Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Alhamdulillah, apa khabar semua sahabat-sahabat saya yang dirahmati Allah SWT sekalian. Jadi terima kasih saya ucapkan kerana sudi menonton vlog saya ni ataupun channel saya Sewangi Atar. Jadi dakwah yang saya sampaikan ni adalah dakwah secara santai yang tidak menghukum mana-mana pihak ataupun yang tidak memerli mana-mana pihak. Just santai saja, ya. Jadi terima kasih kepada rakan-rakan saya yang subscribe saya dan juga menyokong saya, channel saya ni. Jadi hari ni saya nak membicarakan perihal iaitu berkaitan dengan rukun yang sangat penting dalam solat, iaitu rukun apa? Rukun qauli. Rukun qauli dari segi sudut fiqh Imam Syafi'i sangat penting. Walaupun ada dari segi sudut mazhab-mazhab lain pun penting juga, tapi kita membicarakan perihal iaitu rukun iaitu fiqh Imam Syafi'i, sebab kita ramai yang ikut mazhab fiqh Imam Syafi'i. Okey, justru itu saya bawa kitab ni iaitu Munyatul Musalli karangan daripada Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Ni kitab dia. Kitab ni saya beli dalam RM5 sahaja waktu kitab yang lama saya dulu telah hilang waktu banjir, tapi sekarang ni saya beli baru. Saya itulah sebab saya pernah belajar kitab ni dulu, 3 kali saya belajar kitab ni. Nak memahami makna solat, nak memahami perkara-perkara solat, nak memahami kekusyukan dalam solat, tersasul pula. Okey, pada sahabat-sahabat saya yang masih lagi berjuang untuk belajar tentang solat, jadi teruskan, jangan malu bertanya ataupun jangan hiraukan pada pandangan orang lain. Okey, mana mereka yang orang kata yang dah tahu solat, yang menghina orang yang tidak solat ataupun menghina orang yang tidak pandai solat, tak semestinya dia tu pro ataupun dia tu hebat dalam melakukan ibadah dia. Kadang-kadang 10 tahun ataupun 30 tahun hidup, 30 tahun dia solat, maka belum tentu lagi solat diterima oleh Allah Ta'ala. Ramai yang ahli ibadah yang solat, tapi belum tentu lagi ibadah dia diterima oleh Allah Ta'ala. Kadang-kadang rukun qauli tak betul, rukun fi'li tak betul, banyak lagi benda yang terabur. Jadi kita belajar. Jadi pada mereka yang baru lagi nak belajar, teruskan usaha anda, jangan malu. Dan insya-Allah saya akan paparkan lagi vlog-vlog yang akan datang tentang berkaitan dengan solat dan juga fiqh munakahat. Benda ni sangat penting, ilmu ni, ya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu maksudnya wajib menuntut ilmu ni bagi setiap orang yang beragama Islam ni. Yang bernyawa ni wajib menuntut ilmu. Ilmu fardhu ain. Okey. Hari ni saya nak cerita tentang bab iaitu rukun qauli, satu rukun yang sangat penting iaitu pembacaan suratul Fatihah. Tengok balik, kalau seseorang tu imam, dia kena baca dalam keadaan jahar iaitu kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca dalam keadaan yang kuat. Tapi kalau mereka makmum, mereka kena baca dalam keadaan yang slow, iaitu apa? Iaitu sir, perlahan. Jahar tu kuat dan sir tu perlahan. Beza di antara imam dan juga makmum. Bila mana kalau kita baca di belakang, kita kena baca dalam keadaan iaitu sir, perlahan. Jangan baca kuat. Makruh hukumnya kalau sekiranya imam tadi kita dulu makmum yang baca suratul Fatihah, imam tak habis lagi, kita habis dulu, maka pada ketika itu kita kena ikut imam. Ada setengah kitab menyatakan makruh hukumnya, tapi kalau tak tahu, tak sengaja, tak apa, ya. Tapi jangan kita buat, biar habis dulu imam tadi baca, maka kita aminkan di belakang. Sebab ada satu hadis, saya lupa matan dia, yang menyatakan bila mana kalau kita solat berjemaah bersama-sama dengan imam, bila kita sahut amin imam tadi, amin, kita sahut dengan cepat, pada ketika itu malaikat akan menghapuskan segala dosa-dosa dia, kecuali dosa besar. Jadi sebab itulah penting kalau kita solat berjemaah ni. Okey, ada juga yang salah membaca suratul Fatihah. Maksudnya Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Di belakang tu 2 harakat. Dan juga sampai kepada ghairil maghdubi alaihim wala, itu dipanggil istitalah. Bila bertemu huruf dad, maka kita kena sebut ghairil maghdubi alaihim wala. Maksudnya lidah tu di sini.
Kalau tidak boleh menyebut perkataan tu tak apa, tidak menjadi masalah, tidak membatalkan solat. Tapi kita cuba belajar, sebab Nabi sendiri pun sunnah Nabi, bila mana Nabi jadi imam, Nabi membaca surah Al-Fatihah, ada sebilangan ulama berpendapat Nabi meletakkan lidah di sini, ghairil maghdubi alaihim walau, di sini. Itu dipanggil mad jaiz kalimi musaqqal. Jadi pada ketika itu dia kena letakkan lidah dia di sini. Okey. Ikut imam, amin. Jadi imam pula dia kena lamakan amin tadi, dipanggil saktah qawilah, supaya makmum yang di belakang tadi dia sempat membaca surah Al-Fatihah tadi dan dia sempat ikut amin di belakang. Itu sangat penting. Sebab itulah imam dengan makmum ni dia kena ada komunikasi. Okey, seterusnya pula saya nak menjawab beberapa soalan daripada sahabat saya yang berkaitan dengan iaitu suratul Fatihah. Ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, boleh tak kalau menggantikan bacaan surah Al-Fatihah dengan mana-mana surah Al-Quran yang lain? Dia tanya pada saya, Ustaz, boleh tak kalau kita gantikan suratul Fatihah tadi, kita gantikan dengan surah lain ketiga permulaan iaitu bacaan dalam solat tadi? Maka pada ketika itu jawapannya, membaca suratul Fatihah ialah rukun solat, dan tidak boleh sama sekali ditukarkan dengan surah-surah lain. Ini berdasarkan riwayat Al-Bukhari dan Muslim bahawa Nabi SAW bersabda, Nabi berkata apa? Maka tidak dibolehkan kita menggantikan surah lain. Ramai yang tak tahu surah Al-Fatihah, kata benda nak ganti surah lain, tak boleh. Sebab ni dalam satu hadis Nabi beritahu, la solati liman lam yaqra bifatihatil kitab. Saya ulang balik, la solata liman lam yaqra bifatihatil kitab. Maksudnya tidak sah solat siapa yang tidak membaca Al-Fatihah. Ni riwayat Muslim dalam kitab Sahih Muslim, pada bab solat wajib membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Jadi wajib. Maka kalau tak baca, maka tidak sah solat tersebut, sebab Al-Fatihah ni termasuk dalam rukun qauli, iaitu bacaan. Jadi kena ikutlah. Okey, tidak boleh digantikan. Okey, clear soalan yang pertama tadi. Okey, soalan yang kedua pula ada bertanya kepada saya, iaitu, Ustaz, sah tak kalau sekiranya kita tidak membaca basmalah ketiga dalam solat? Okey, saya nak beritahu kat sini Okey, memang terdapat perbezaan dalam isu sama ada basmalah sebahagian daripada ayat Al-Fatihah atau tidak. Tapi mengikut fiqh Imam Asy-Syafi'i, bismillah ni ialah salah satu ayat Al-Fatihah dan wajib dibaca. Yang ni ramai keliru. Kita fiqh Imam Asy-Syafi'i, bila kita tak baca suratul Fatihah tadi, kita tak baca basmalah, maka tidak sah, sebab basmalah ni dikira dari segi fiqh Imam Syafi'i bacaan dia. Tapi kalau sekiranya kita solat di Mekah ataupun di Madinah ataupun di uruf yang lain ataupun di tempat yang lain, macam contoh di Mekah, Madinah ataupun di Pakistan ke mana-mana ataupun di tempat-tempat lain yang bermazhabkan lain selain daripada Imam Syafi'i, maka kita ihtiram, kita kena menerima, maka sah solat tersebut. Kalau sekiranya kita berada di luar negara, walaupun Tok Imam tadi tak baca suratul Fatihah, basmalah tadi, macam kita fiqh Imam Syafi'i baca Bismillahirrahmanirrahim, wajib, sebab dikira fiqh Imam Syafi'i tadi wajib membaca basmalah ataupun Bismillahirrahmanirrahim sebelum membaca Al-Fatihah, sebab dikira sebagai suratul Fatihah juga dalam basmalah tadi. Dari segi fiqh Imam Syafi'i kena ingat. Okey, clear soalan kedua Okey, seterusnya pula, iaitu soalan yang seterusnya pula ada bertanya kepada saya, okey, Ustaz, bagaimana kalau sekiranya seseorang itu tidak tahu membaca suratul Fatihah? Macam mana nak buat? Dia tak pandai langsung baca, maka wajib ke atas dia untuk mempelajari surah Al-Fatihah tadi. Maka solat dia tidak sah. Tapi kalau kita nak belajar, boleh, tak masalah. Kita slow dulu. Slow dulu. Tapi tak boleh kita baca suratul Fatihah tadi, kita baca makna dia dalam solat. Dengan nama Bismillah, Allahu Akbar, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Mengasihani, tak boleh. Maka tidak sah solat tersebut. Kita baca makna dalam solat. Dia kena baca surah tadi dalam solat. Jadi insya-Allah kita pelajari suratul Fatihah ni tadi. Kalau boleh, kalau kita
dalam keadaan yang seorang, kita boleh baca dalam keadaan yang iaitu dipanggil dalam keadaan sir perlahan. Tapi kalau kita sebagai makmum, imam di hadapan, kita kena baca dalam keadaan sir iaitu perlahan. Imam tadi kena baca dalam keadaan kuat. Ustaz, perlu tak kita baca? Perlu baca. Bila imam baca, maka kita pun kena baca juga. Imam baca kuat, si makmum kena baca perlahan. Jadi insya-Allah sekadar itu saja untuk pencerahan untuk kali ini. Jadi jangan lupa, insya-Allah kita sama-sama belajar, iaitu kita sama praktikkan dan kita sama memperbaiki solat kita, sebab kita takut kita menjadi orang yang rugi di akhirat esok. Kita banyak mengumpul, iaitu kita banyak solat sunat kita buat, solat tahajud kita buat, solat istikharah kita buat, solat macam-macam solat kita buat. Tapi kita tak betulkan bacaan dalam solat, maka habis begitu saja pahala kita, maka rugi saja. Kadang-kadang dia melibatkan sah dan batal solat. Jadi insya-Allah semoga vlog ataupun video kali ini memberi manfaat pada rakan-rakan semua. Jadi insya-Allah sebarkan video ni, dan jangan lupa tuan-tuan belajar sampai kita mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.